prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Ya, 9.4 pula hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Alright, jom. Baiklah, kita pergi kepada 9.3, kita imbas kembali tentang prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Okey, di mana apabila zarah-zarah di dalam pepejal bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, apabila pepejal itu dipanaskan, zarah-zarah itu bergetar dengan lebih cepat dan jarak antara zarah bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Okey. Apabila dipanaskan, bermaksud zarah-zarah tu bergetar dengan lebih cepat dan jarak dia antara zarah bertambah. So, hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah. Kenapa ya? Kerana pepejal itu mengembang. Baiklah, jika di sebaliknya, macam mana pula? Apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal itu mengecut. Okey, kita lihat pada cecair dengan gas pula. Okey, zarah-zarah cecair dan gas ni bergerak secara bebas. Okey, apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Jarak antara zarah juga bertambah. Hal ini akan menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah. Kenapa? Kerana cecair dan gas mengembang. Bila cecair gas mengembang, ini menunjukkan isi padu cecair dan gas bertambah. Jika berlaku di sebaliknya, di mana cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan dan zarah semakin rapat antara satu sama lain dan akan menyebabkan isi padu cecair dan gas berkurang. Kenapa? Kerana cecair dan gas mengecut. Ya, bila panas, cecair dan gas akan bergerak dengan cepat. Jarak antara zarah juga bertambah. So, isi padu cecair gas bertambah kerana cecair dan gas itu mengembang. Tapi, bila kita sejukkan cecair dengan gas, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan. Dia sejuk, dia perlahan je. So, dia makin merapat. Macam kita tengah sejuk, kita akan merapat merekodkan badan kita. So, ini akan menyebabkan isi padu cecair gas itu berkurang. Bila dah rapat, gas isi padu cecair dan gas berkurang. So, cecair dan gas mengecut. Okey, jom. Bagaimana pula kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian? Okey, di sini ada beberapa contoh. Okey, contoh merkuri, okey, contoh landasan kereta api, okey, contoh jambatan keluli. Okey, di sini dan juga contoh jalur dui logam. Okey, anda boleh melihat dan membaca nota-nota di sini. Okey, bagaimana merkuri mengalami pengembangan pengecutan disebabkan oleh haba. Okey. Alright, so di mana merkuri dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. So kita gunakan merkuri dalam termometer. Jika pada landasan kereta api pula, terdapat ruangan kecil di antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Ya, tapi ruang-ruang ini, tanpa ruang-ruang ini, landasan berisiko untuk membengkok dan bertindih. So dia kena ada ruang untuk bagi logam itu mengembang. Untuk jambatan keluli pula, bila kita lihat di sini, terdapat ruang pada satu hujung jambatan itu. Ini membolehkan proses pengembangan jambatan pada cuaca panas. Sama juga dengan konsep jalur dui logam di mana digunakan dalam peralatan yang bergantung pada pengawal aturan suhu. Jalur ini diperbuat daripada dua jalur logam berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Contohnya dalam sistem penggera kebakaran, direka supaya litarnya tidak lengkap pada suhu bilik. Selain itu, setrika pun menggunakan jalur dui logam. Ya, ini proses yang berlaku di mana besi dengan kuprum pada suhu bilik dia sama. Bila dipanaskan, alright, kita nampak kuprum itu akan mengembang dan dia akan membengkok. Bila disejukkan, besi pula akan mengecut.
Okey, so dia akan melengkung begini. Alright, ini antara contoh kegunaan pengembangan dan pengecutan jirin dalam kehidupan harian. Selain daripada itu ya adik-adik, okey, dalam penggunaan kabel penghantar kuasa elektrik juga dipasang secara melendut. Melendut tu maksudnya dia ke bawah lah. Okey, kendur. Okey, mengelak. Mengapa kita buat macam tu? Untuk mengelakkan kabel daripada putus daripada mengecut semasa cuaca sejuk. Okey, selain daripada itu, ini antara contoh yang lain. Okey, untuk pengetahuan anda, wire atau label dipasang dalam keadaan yang kendur untuk membolehkannya mengecut pada cuaca sejuk. Ini akan mengelakkan wire atau kabel menjadi terlalu tegang dan terputus. Kabel penghantar kuasa elektrik lazimnya digantung secara mengendur di antara tiang-tiang lah, nampak dia kendur. Tujuan adalah untuk mengelak kabel-kabel tersebut meregang dan menyebabkan ia putus akibat pengecutan pada waktu malam. Okey, ini prinsip. Okey, beberapa prinsip di mana tentang penutup yang ketat, kita boleh rendam dalam air panas. Bila kita rendam dalam air panas, dia akan mengembang. Okey. Kita rendam penutup botol dalam air panas seketika, and then dia akan mengembang dan boleh dibuka. Situasi yang kedua ni, bola pingpong kemek pun sama juga. Untuk mengembalikan kepada bentuk yang asal, kita rendam di dalam air yang panas. Konsep di sini adalah konsep pengembangan.